hilang. Aku dah doa dah semalam. Ya Allah, gantikan negro yang lebih baik daripada dia. Nak kata apa tuan-tuan, suka no. Manusia dah suka macam itulah. Nak kata apa dah. Jadi kita ni hidup tuan-tuan. Tuan-tuan kerja di Perdua ni, kerja elok. Patut jadi bangga. Saya kalau kerja di Perdua, saya bangga. Tengok kereta saya tu. Ni kereta ni aku yang buat ni. Jumpa kat lebuh raya tengok ni, kereta aku ni. Bangga tuan-tuan. Kita yang bahagia dia semua. Seronok apa. Sebab tu saya bangga macam mana saya bangga dengan saya di anak Felda. Saya orang Felda besar. Saya bangga. Ke mana-mana pun dia bawa jenama Felda saya. Sebab saya lahirkan, saya dibesarkan, saya makan dengan hati berapa sawit. Felda, saya bangga. Kebanggaan ini yang kena tonjolkan. Begitu juga bila saya bekerja dengan sekolah saya, Al-Barakah. Saya bangga dengan Al-Barakah ni. Kita bawa jenama itu. Di mana-mana pun kita bawa sistem itu. Bila kita bawa kebaikan, kita tunjukkan kepada orang tempat kerja kita hebat. Masya Allah tuan-tuan. Lepas tu saya kata pada pegawai tuan-tuan tadi, datanglah dua tahun datang melawat sekolah saya, Al-Barakah di Mancing. Sistem kita. Orang faham sekolah Arab ni apa? Orang faham sekolah kafir ni apa? Orang faham sekolah pondok ni apa? Kalau faham sekolah pondok, atap rumbia, papan, jamban di luar. Malam-malam takut nak berak di luar dah. Cari terburuk dalam rumah ni. Cuba tengok pondok kita. Semua sistematik semua. Semuanya modern belakang. Tuan-tuan datang ke sekolah saya. Kalau ada conteng dekat tandas, beritahu saya. Kita ajar pelajar-pelajar kita tidak menconteng. Bersih. Bersih. Tuan-tuan boleh masuk bila-bila masuk. Makan nasi pun boleh. Kalau tak puasa, dia hari duduk lagi makan. Bersih. Kita ajar. Budak kalau masuk dalam tandas, saya pergi duduk depan pintu tandas. Dia keluar, dia tengok saya dia masuk balik. Tutup balik. Dia bersihkan semua baru dia keluar. Kita train sampai macam itu. Sekarang budak-budak semua bersih tuan-tuan. Jadi kita bawa jenama kita. Kita bangga dengan jenama kita. Hasilnya apa? Hasilnya Masya Allah. Hebat tuan-tuan. Tuhan bagi pada kita. Sebab itu kalau tuan-tuan duduk sini, bawakan budaya itu. Budaya bekerja sama, budaya berkasih sayang, budaya tolong menolong. Yang ni yang kita nak. Bila ini yang kita buat, hasilnya Allah Ta'ala bagi daripada jalan yang kita tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang kebaikan-kebaikan, ada di kalangan kita manusia-manusia ni yang tak baik. Biasalah manusia tak baik campur dengan manusia baik. Sebab Allah Ta'ala sebut, wa khalaqnakum azwaja. Dijadikan kamu berpasang-pasangan. Semua ada pasang. Ustaz, saya sampai sekarang tak ada pasangan lagi Ustaz. Tak ada suami lagi. Tak ada Ustaz. Jadi Ustaz kata Allah ciptakan berpasang-pasangan. Mana pasangan saya? Bukan macam itu maksud dia. Allah Ta'ala jadikan laki-laki dan perempuan. Itu pasangan dia. Pasangan laki ialah perempuan. Bukan pasangan laki-laki ialah laki-laki. Dah lalu. Okey. Pasangan tinggi, rendah. Pasangan gemuk, kurus. Itulah pasangan dia. Maksud tu. Kodok, lawak. Busuk, wangi. Pahit, manis. Masam, itulah. Pasangan dia matahari, bulan, bintang. Matahari. Tu lagu apa dulu ni? Kumpulan. Bumi, langit, pasangan dia. Masing-masing dia ada pasangan. Buruk, baik. Begitu. Jadi bila kita ni hidup dalam dunia ni, mesti ada golongan baik dan ada golongan yang buruk. Kita yang baik-baik ni, macam mana nak berhadapan dengan orang yang buruk-buruk ni? Sebab tu Islam mengajar kepada kita dakwah. Islam menyuruh kita berdakwah. Salah satu cara nak bagi orang baik ialah memberi faham kepada agama. Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid-din. Siapa-siapa nak jadikan manusia itu baik, berikan dia faham kepada agama. Sebab Allah begitu. Banyak pejabat, banyak kilang yang menghadapi masalah microchip hilang, barang hilang, ponteng kerja, bergaduh dan sebagainya. Saya bagi jawapan senang saja. Sebab pendekatan agama tidak ada dalam kilang. Saya pergi ceramah di Kedah, satu kilang Jepun. Pegawai Jepun ni satu hari bulan Ramadan, dia tengok budak-budak kita duduk makan
dalam bilik. Orang Jepun. Dia panggil pegawai dia pun tengok budak-budak kita tak puasa. Macam mana dia pun nak kerja elok-elok. Kalau dengan Tuhan dia pun tipu. Ini cakap orang Jepun. Macam mana mereka nak mengeluarkan produktiviti yang bagus. Kalau dengan Tuhan dia pun tipu. Takkan dengan bos dia pun tak tipu. Tuhan pun dia tipu. Akhirnya tuan-tuan Kelang ni dia buat program Islamik yang sangat hebat. Sampai boleh buat forum perdana TV 1. Tiap-tiap bulan dia buat. Sebulan 3 bulan dia buat. Dia buat semua pengajian tuan-tuan. Hasil dia cukup meningkat. Serupalah saya ceramah di Ipoh, di satu Tasik, di Kelang, di Tasik. Nak buat ceramah ni, HR dia punya banyak berkira tuan-tuan. Kena isi borang, kena sini. Oh, letih lah saya. Mereka jemput saya kena isi borang pula. Dah lah kena pakai topi plastik, kasut plastik. Saya tengok pun segelak. Apa ni aku pun kena pakai. Macam mana peraturan kan? Kena pakai serulung plastik, kasut plastik. Lah, jalan besar kasut ni plastik. Punyalah tekster nak dapat ceramahnya. Kelang ni banyak masalah. Banyak masalah. Satu hari orang Jepun mai datang ke Kelang ni. Dia jadi HR yang baru. Dia tanya berapa kali kuliah? 6 bulan sekali. Masya Allah. Cuma dia sebut Masya Allah. Pasal apa tak buat banyak kali? Dengan pendekatan agama boleh jadi baik orang Kelang ni. Akhirnya tuan-tuan dia buat sebulan 2 kali. Orang Melayu pegang sebulan sekali, tak pun 6 bulan sekali. Jepun pegang 2 kali. Sebulan buat ceramah. Alhamdulillah, prestasi naik tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut nak bagi baik, kena bagi dengan fahaman agama. Bila kita beri kepada mereka fahaman agama, mereka akan tahu tanggungjawab mereka lebih besar ialah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita kena banyak jaga benda ni. Kita ada kerja 3 bulan lagi pada kita. Kemudian barulah kerja pada keluarga kita. Pahala besar tu saya sebut ada pada tuan-tuan. Seorang suami, seorang bapa bangun tengah malam, selimutkan anak dia pun dapat pahala macam orang yang nak pergi perang fi sabilillah. Selimut je anak kita. Anak kita menangis tengah malam. Mak ni bangun baca susu. Mak ni pahala dia bangun suap susu pada anak dia tu, menyusu anak dia tu, macam pahala berperang fi sabilillah. Jadi buat apa kita marah anak kita bila kita kerja balik penat-penat, anak menangis. Dia sepaknya anak tu. 2 hari lepas kita baca. Dia sepaknya anak umur 9 bulan. Tak cukup dengan dia sepak, dia ambilnya anak dia buat smackdown lagi. Oh, jenis macam ini. Bapak jenis apa ni? Sedangkan anak ni sumber pahala. Anak ni sumber pahala pada mak dan pak. Ada anak kecil dukung, letih macam mana pun dukung. Jangan nangis tau, ayah penat ya. Jangan nangis ya. Budak tu faham 2 bulan. Ya, faham dia tu. Ini kita marah pada budak tu. Faham tak? Ayah letih. Tahu tak ayah letih? Budak pun 4 bulan. Lagilah dia menangis, dia takut. Faham tak? Astagfirullahaladzim. Duduk rumah flat, orang punya dengar lah tuan-tuan. Tambah pula kita duduk di Bukit Beruntung. Ya Allah, rumah kosong semua. Rumah kita yang ada lampu yang lain semua gelap. Dengar sama kita yang tuan. Cubalah kita belai budak ni. Belai dengan penuh kasih sayang. Dia menangis ni mesti ada sakit, lapar, mengantuk. Buk dalam buai, bagi buai. Allah bagi ujian pada kita. Ambil dia buai. Nyanyi kat dia. Polis tembak tarap kena. Polis tembak tarap kena. Baik lagu Ustaz. Berapa hal. Polis tembak tarap kena. Budak tu bangun. Hiduplah dengan berkasih sayang. Kasih sayang. Sebab tu yang mana belum kahwin. Cari pahala dengan kahwin. Tengok isteri pahala. Akak-akak senyum pada abang pahala. Abang-abang senyum pada akak. Senyum saja pun pahala lah. Bayangkan. Sedekah senyum tu. Hari ni dah senyum ke belum? Belum Ustaz, tak jumpa. Balik kan senyum. Ni suami balik kerja, isteri masak. Isteri senyum pun suami masak.
Bawa gelak-gelak. Tak tahu lesih tadi. Gelak-gelak dia pak. Dia nak ajak tu cekor. Senyumlah. Dapat pahala senyum. Ini tidak. Tuan-tuan yang mana kerja